Assalamualaikum. Saya ingin membentangkan tugasan kumpulan kami. Tugasan kumpulan kami iaitu bertajuk Masalah Kemiskinan di Negara Indonesia. Seterusnya, saya ingin memperkenalkan ahli-ahli kumpulan saya. Yang pertama, saya Abdul Bashir bin Hamzah 286062. Yang kedua, Siti Maryam binti Muzaini 285724. Yang ketiga, Nurul Syahada binti Ayub, nombor metrik 285675. Yang keempat, Nur Aisyah binti Izhaq 285567 dan Ling Gap Chem 285818. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang isi kandungan tugasan kumpulan kami. Yang pertama, pengenalan. Yang kedua, faktor-faktor masalah kemiskinan. Yang ketiga, kesan-kesan kemiskinan. Yang keempat, langkah-langkah mengatasi masalah kemiskinan. Dan yang kelima, cabaran dalam menangani masalah kemiskinan. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang bahagian pengenalan tugasan kumpulan kami. Dalam pengenalan, saya telah meletakkan definisi negara dunia ketiga. Negara dunia ketiga dikenali juga sebagai negara sedang membangun. Negara dunia ketiga merupakan negara yang mempunyai sektor perindustrian yang terhad dan mempunyai pendapatan berkapita yang rendah. Negara dunia ketiga terdiri daripada benua Afrika, Asia dan negara-negara Afrika Selatan. Menurut Dr. Akmal, negara dunia ketiga menjalankan aktiviti pertanian secara tradisional, iaitu terdapat 70% penduduk negara dunia ketiga menjalankan kegiatan pertanian secara tradisional. Kegiatan ekonomi negara dunia ketiga bergantung kepada hasil pertanian yang utama berbentuk komersial dan berbentuk secara diri. Dalam pengenalan juga, saya telah memasuk ciri-ciri sosial negara dunia ketiga. Yang pertama, negara miskin, manakala sektor kesihatan pula mereka lebih gemar mengubati daripada mencegah. Sektor pendidikan, mereka menjalankan pendidikan asas yang diberikan kepada rakyat di seluruh negara mereka. Pertumbuhan penduduk di negara dunia ketiga amat tinggi berbanding dengan negara dunia pertama. Dalam pengenalan juga, saya telah memasuki ciri-ciri politik di negara dunia ketiga. Yang pertama, mereka mengamalkan sistem politik yang tidak stabil. Yang kedua, mereka juga mengamalkan amalan politik yang kurang matang. Negara dunia ketiga juga mengamalkan sistem politik yang tradisi dan tidak menerima amalan politik barat. Seterusnya, saya akan menerangkan konsep kemiskinan. Konsep kemiskinan dapat dilihat dari segi ekonomi, politik dan sosial. Menurut Zahir Zainuddin, konsep kemiskinan adalah refleksi dalam keadaan sosioekonomi yang berlaku dalam kehidupan masyarakat dalam sesebuah negara. Terdapat pelbagai situasi yang melanda dan menguasai faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya kemiskinan. Konsep kemiskinan ini terbentuk oleh persekitaran, ekonomi dan sosial serta matlamat umum masyarakat yang cuba dicapai melalui dasar anti kemiskinan. Elemen yang sentiasa hadir dalam isu kemiskinan masyarakat adalah perumahan, tahap pendidikan, pendapatan yang rendah, masalah sosial dan tidak mempunyai pekerjaan. Akhir sekali, dalam pengenalan, saya telah memperkenalkan tentang latar belakang negara Indonesia. Negara Indonesia telah mendapat kemerdekaan pada 17 Ogos 1945. Seterusnya, Perdana Menteri Indonesia yang pertama ialah Sultan Sajarif. Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan terbesar di dunia dan juga dikenali dengan Nusantara.
Ibu negara bagi negara Indonesia ialah Jakarta. Indonesia juga terletak di antara tanah besar Asia Tenggara dan Australia dan Lautan Hindi dan Lautan Pasifik. Selamat sejahtera, saya ucapkan. Nama saya Lim Gek Cheng. Saya akan menerangkan faktor-faktor berlakunya kemiskinan di Indonesia. Faktor pertama yang menyebabkan berlakunya kemiskinan di Indonesia ialah faktor pertumbuhan ekonomi. Secara umumnya, pertumbuhan ekonomi bermaksud satu indikator yang penting digunakan untuk menganalisis pembangunan ekonomi sesebuah negara. Sebagai contoh, pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada 2014 sehingga 2018 mengalami peningkatan, tetapi peningkatan tersebut tidak mengurangkan masalah kemiskinan yang berlaku di Indonesia. Selain itu, pertumbuhan ekonomi di Indonesia adalah lebih perlahan dan lambat berbanding dengan potensinya. Hal ini bermakna pertumbuhan ekonomi yang berlaku di Indonesia tidak menyeluruh, yaitu tidak melibatkan semua wilayah, daerah, ataupun masyarakat. Pertumbuhan ekonomi tersebut hanya melibatkan wilayah-wilayah tertentu dan masyarakat-masyarakat tertentu. Contohnya ialah masyarakat kaya. Hal ini telah menyebabkan berlakunya jurang pendapatan yang sangat besar antara golongan kaya dan golongan miskin, dan menyebabkan golongan kaya semakin kaya dan golongan miskin semakin miskin. Selain itu ialah kawasan barat Indonesia mempunyai aspek pertumbuhan ekonomi yang baik. Hal ini berlaku kerana sejak dari dahulu, pemimpin Indonesia memberikan perhatian yang lebih banyak di kawasan barat Indonesia berbanding dengan kawasan timur Indonesia. Oleh itu, masyarakat di kawasan barat Indonesia lebih kaya berbanding dengan kawasan timur Indonesia kerana masyarakat timur Indonesia lebih miskin dan mempunyai kadar kemiskinan yang sangat tinggi. Di samping itu, faktor yang menyebabkan berlakunya kemiskinan ialah tingkat pendidikan yang rendah. Menurut Bloom 2006 menyatakan bahawa pendidikan memainkan peranan yang sangat penting dalam menangani masalah kemiskinan. Selain itu, menurut Arnold 2013 menyatakan bahawa tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan rakyat Indonesia mempunyai keterampilan yang rendah. Sebagai contoh, kebanyakan masyarakat di Indonesia menghadapi kesukaran untuk mencari pekerjaan kerana mereka menghadapi bantasan di dunia pekerjaan. Hal ini berlaku kerana kebanyakan masyarakat di Indonesia mempunyai tahap pendidikan dan kelayakan akademik yang rendah. Perkara ini telah menyebabkan mereka menghadapi kesukaran untuk mencari pekerjaan yang diminati dan disukai. Bukan itu sahaja, menurut Suryawati 2005, kemiskinan dan pendidikan mempunyai hubungan yang sangat rapat. Sebagai contoh, jika seseorang individu atau masyarakat di Indonesia mempunyai tahap pendidikan yang tinggi, maka individu tersebut dapat keluar daripada kelompok atau kumpulan kemiskinan. Faktor ketiga yang menyebabkan berlaku kemiskinan di Indonesia ialah faktor kadar inflasi. Menurut Sarduno Sulkino 2002 menyatakan bahawa inflasi ialah satu proses berlakunya kenaikan harga barang secara berterusan dalam ekonomi. Gambar raja di bawah menunjukkan kadar inflasi di Indonesia dari tahun 2007 sehingga tahun 2012. Pada tahun 2007, kadar inflasi di Indonesia adalah sebanyak 6.59% dan peratusan tersebut meningkat secara mendadak kepada 11.06% pada tahun 2008. Pada tahun 2009, kadar inflasi di Indonesia adalah sebanyak
2.78% dan peratusan tersebut telah mengurang secara mendadak berbanding dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2010, kadar inflasi di Indonesia adalah sebanyak 6.96% dan peratusan tersebut telah menurun kepada 3.79% pada tahun 2011. Pada tahun 2012, kadar inflasi di Indonesia adalah sebanyak 4.30%. Kesimpulannya ialah kadar inflasi di Indonesia mengalami peningkatan dan penurunan, yaitu secara tidak menetap. Selain itu, faktor yang menyebabkan berlakunya inflasi di Indonesia ialah sektor pertanian. Hal ini dikatakan sedemikian kerana kebanyakan sektor pertanian di Indonesia dinominasi atau dikuasai oleh kapitalis yang hanya memotifkan kepada keuntungan. Bukan itu sahaja, ketidakcukupan sumber daya antara negeri juga menjadikan punca berlaku inflasi di Indonesia. Hal ini kerana wilayah di barat Indonesia mempunyai sumber yang lebih baik berbanding dengan wilayah yang ada di timur Indonesia. Oleh itu, masyarakat di timur Indonesia akan mengalami masalah inflasi berbanding dengan masyarakat yang berada di barat Indonesia. Faktor keempat yang menyebabkan masalah kemiskinan di Indonesia ialah faktor pengangguran. Menurut Nangga 2005, pengangguran merupakan satu keadaan di mana seseorang digolong dalam kategori-kategori tidak memiliki pekerjaan dan sedang aktif mencari pekerjaan. Pengangguran di Indonesia berlaku disebabkan oleh lapangan kerja atau peluang pekerjaan yang disediakan adalah lebih kecil berbanding dengan orang yang meminta pekerjaan. Hal ini berlaku kerana negara Indonesia merupakan sebuah negara yang mempunyai populasi masyarakat yang banyak. Sekiranya pihak swasta atau kerajaan menyediakan peluang pekerjaan yang sedikit, ini tidak dapat memanfaatkan atau dinikmati oleh semua lapisan masyarakat yang ada di Indonesia. Oleh itu, secara tidak langsung akan menyebabkan berlaku pengangguran di dalam kalangan masyarakat Indonesia. Bukan itu sahaja, hal ini akan menyebabkan berlakunya kemiskinan di Indonesia. Gambar raja di bawah menunjukkan tingkat pengangguran di Indonesia dari tahun 2010 sehingga 2017. Pada 2010, tingkat pengangguran di Indonesia adalah sebanyak 7.14% dan peratusan tersebut telah mengurang kepada 6.56% pada tahun 2011. Pada tahun 2012, tingkat pengangguran di Indonesia adalah sebanyak 6.13%. Peratusan tersebut telah meningkat kepada 6.25% pada tahun 2013. Pada tahun 2014, tingkat pengangguran di Indonesia adalah sebanyak 5.17%. Kesimpulannya ialah tingkat pengangguran di Indonesia adalah mengalami penurunan dan peningkatan, serta penurunan. Tajuk yang ingin diperkatakan adalah masalah kemiskinan yang berlaku di negara Indonesia. Terdapat kesan-kesan kemiskinan iaitu masalah pengangguran yang sering berlaku pada masyarakat kini. Mereka ini tidak mempunyai pekerjaan dan tidak boleh menara hidup mereka yang boleh menyebabkan pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan keadaan seseorang itu terpaksa menganggur dengan lebih cenderung untuk melakukan jenayah ataupun kekejaman kepada orang lain demi kepentingan mereka sendiri. Contohnya, jenayah yang boleh mengancam nyawa orang lain seperti meragut, mencuri, merompak dan sebagainya. Kadar kemiskinan yang paling tinggi menyebabkan pengangguran terutamanya di kawasan luar bandar kerana kawasan luar bandar tidak mempunyai peluang pekerjaan yang luas berbanding kawasan bandar. Golongan miskin kebiasaannya tidak dihormati oleh golongan kaya, lebih-lebih lagi orang yang berharta. Yang kedua, terdapat juga masalah kesihatan yang boleh mengakibatkan kesan-kesan kemiskinan kepada negara tersebut. Golongan miskin adalah golongan yang berpendapatan rendah berbanding dengan orang yang berkehidupan mewah.
Hal ini disebabkan golongan miskin yang tidak berkemampuan akan menyebabkan mereka tidak melakukan rawatan serta dengan sesuatu penyakit yang ditidakinya kerana mereka tidak mempunyai wang yang mencukupi untuk menanggung kos klinik atau hospital tersebut. Mereka ini tidak dapat memenuhi keperluan hidup yang kehendak juga tidak dapat dikecapi. Ia biasanya menyebabkan perkhidmatan dalam kesihatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Syahada binti Ayub, pemegang nombor matrik 285675, ingin menyambung pembentangan yang seterusnya iaitu langkah-langkah dalam mengatasi masalah kemiskinan. Okey, seperti yang kita tahu bahawa masalah kemiskinan ini akan memberi impak yang negatif kepada masyarakat dan juga negara. Oleh itu, langkah yang proaktif perlulah dilakukan oleh pihak kerajaan bagi membendung masalah ini supaya tidak berterusan pada masa akan datang. Okey, antara langkah-langkah yang boleh dilakukan oleh pihak kerajaan iaitu pembinaan rumah kos rendah, membuka banyak peluang pekerjaan, meluaskan pasaran, bantuan daripada agensi kerajaan dan swasta serta menaikkan kadar gaji pekerja. Kita pergi kepada langkah yang pertama iaitu pihak kerajaan Indonesia ini perlu memperbanyakkan pembinaan rumah kos rendah. Okey, pembinaan rumah kos rendah ini merupakan rumah yang mampu milik oleh semua rakyat di Indonesia supaya mereka mempunyai tempat tinggal masing-masing. Okey, pembinaan selain daripada itu, pembinaan rumah kos rendah ini juga boleh memberi kemudahan dan bantuan terutamanya kepada golongan yang berpendapatan rendah. Hal ini supaya mereka tidak lagi bersusah payah untuk mencari rumah sewa. Okey, melalui pembinaan rumah kos rendah ini dengan bilangan yang mencukupi, masalah kemiskinan di sesebuah negara ini dapat dikurangkan. Okey, langkah yang kedua iaitu pihak kerajaan perlu membuka banyak peluang pekerjaan kepada masyarakatnya. Okey, Indonesia yang dikenali sebagai sebuah negara yang kaya dengan sumber daya alam, mereka boleh menggunakan sumber daya alam yang ada itu sebagai sumber utama untuk membuka peluang pekerjaan. Banyak peluang pekerjaan yang dapat dibuka dalam pelbagai sektor. Contohnya sektor pertanian, sektor pelancongan, sektor perniagaan dan juga sebagainya. Peluang pekerjaan ini sangat penting kepada masyarakat untuk menambahkan pendapatan mereka supaya mereka dapat menanggung kehidupan seharian mereka. Okey, melalui peluang pekerjaan ini, kadar kemiskinan di sebuah negara ini dapat dikurangkan. Okey, langkah yang ketiga iaitu meluaskan pasaran. Okey, sumber daya alam yang ada di Indonesia ini boleh meluaskan lagi pasaran dalam bidang perniagaan untuk menambahkan pendapatan negara. Okey, salah satu caranya adalah mengeksport sumber daya alam yang ada itu ke negara yang lain. Okey, bagi memudahkan urusan pengekspor itu, Indonesia perlulah menjalin hubungan yang baik dengan negara lain. Apabila pasaran dapat diperluaskan, maka berlakulah pengaliran mata wang asing dan pendapatan negara juga akan meningkat, sekaligus masalah pengangguran dan kemiskinan di sesebuah negara itu dapat dikurangkan. Okey, kita pergi kepada langkah yang seterusnya iaitu bantuan daripada agensi kerajaan dan juga swasta. Pihak kerajaan dan juga pihak swasta di negara Indonesia ini perlu bekerjasama dalam mengatasi masalah kemiskinan, terutamanya yang melibatkan golongan yang berpendapatan rendah. Antara contoh bantuan yang boleh dilakukan ataupun yang boleh diberikan kepada golongan yang berpendapatan rendah adalah bantuan dari segi bantuan bulanan, bantuan pendidikan, bantuan makanan dan sebagainya. Okey, jelaslah bahawa bantuan yang diberikan oleh kerajaan kepada masyarakat ini dapat membantu dan meringankan beban untuk mengurangkan kemiskinan negara. Okey, langkah yang terakhir iaitu menaikkan kadar gaji pekerja. Okey, majikan atau kerajaan ini perlu menaikkan kadar gaji untuk pekerjanya supaya gaji yang diberikan itu mestilah setimpal dengan tenaga yang telah disumbangkan oleh mereka. Okay, gaji yang mencukupi ini dapat membantu masyarakat untuk menanggung kehidupan seharian mereka. Dengan ini, masalah pengangguran dan masalah kemiskinan di sesebuah negara ini dapat diatasi. Okey, ini sahaja pembentangan daripada saya. Sekian, terima kasih. Saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Siti Marabati Muzaini. Saya memegang nombor matrik 285724. Ingin menyambung pembentangan seterusnya iaitu cabaran dalam membasmi masalah kemiskinan di Indonesia.
Berdasarkan slide yang dipaparkan, terdapat dua cabaran dalam membasmi masalah kemiskinan di Indonesia, iaitu sikat rakyat yang boleh dikategorikan kepada dua, iaitu sikat rakyat yang memilih pekerjaan mengikut minat dan juga sikat rakyat yang memilih pekerjaan mengikut tahap pendidikan. Manakala cabaran nombor dua yang dihadapi oleh Indonesia dalam membasmi masalah kemiskinan di negara tersebut ialah berlakunya pandemik COVID-19. Berdasarkan cabaran pertama, iaitu sikat rakyat yang memilih pekerjaan mengikut minat ialah boleh dilihat di mana sesetengah rakyat Indonesia tidak berminat dalam melakukan kerja dalam sektor pertanian dan juga perkilangan. Bagi mereka, pekerjaan dalam sektor tersebut tidak dapat memajukan diri mereka dan juga pendapatan harian mereka. Hal ini ada juga yang beranggapan bahawa bekerja dalam sektor tersebut boleh memenatkan dan meletihkan diri mereka. Selain itu, sikat rakyat yang memilih pekerjaan mengikut tahap pendidikan pula boleh dilihat melalui sesetengah rakyat Indonesia, terutama sekali golongan muda, lebih memilih penawaran gaji yang tinggi berbanding penawaran gaji yang rendah. Bagi mereka, pekerjaan yang menawarkan gaji yang rendah tidak selari dengan pendidikan yang mereka perolehi. Oleh itu, mereka selepas tamat pengajian di tahap yang tinggi, mereka tidak mempunyai sebarang pekerjaan. Hal ini mereka lebih sanggup memilih menunggu masa yang lama untuk mendapat pekerjaan yang lumayan dengan taraf pendidikan mereka berbanding bekerja di tempat penawaran gaji yang rendah. Hal ini kesimpulannya, sikat rakyat itu sendirilah yang menyebabkan kerajaan Indonesia menghadapi cabaran untuk membasmi masalah kemiskinan di Indonesia. Hal ini kerana mempunyai pelbagai kekosongan kerja dalam pelbagai sektor tertentu yang tidak dipenuhi oleh rakyat Indonesia tersebut. Selain itu, cabaran kedua yang dihadapi oleh Indonesia dalam membasmi masalah kemiskinan di Indonesia ialah pandemik COVID-19. Seperti yang kita sedia maklum, pada tahun 2019 seluruh dunia mengalami ataupun menghadapi penularan penyakit COVID-19. Hal ini telah menyebabkan seluruh negara, sektor ekonomi seluruh negara terputus. Ini secara tidak langsung negara Indonesia juga menghadapi masalah yang sama. Kesannya telah memberi kesan yang besar kepada penduduknya kerana sesetengah syarikat ataupun majikan yang tidak mampu membayar gaji pekerjanya terpaksa memberhentikan pekerja tersebut. Hal ini menyebabkan rakyat Indonesia kebanyakannya tiada pekerjaan. Dalam masa yang sama, kadar kemiskinan di Indonesia semakin meningkat semasa pandemik COVID-19. Keadaan ini memberi kesan yang sangat-sangat besar kepada Indonesia untuk mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia tersebut. Kesimpulannya dalam pembincangan masalah kemiskinan di Indonesia ini ialah kita dapat melihat bahawa masalah kemiskinan yang berlaku di Indonesia sangatlah kritikal dan perlu ditandangi dengan segera. Oleh itu, pihak kerajaan perlu merancang strategi yang rapi dan lancar untuk membasmi masalah kemiskinan yang dihadapi oleh Indonesia tersebut. Hal ini kerana sekiranya tiada
tiada tindak balas ataupun pihak kerajaan tidak mengambil berat tentang masalah kemiskinan yang dihadapi oleh Indonesia, boleh memberi kesan yang buruk kepada rakyat dan juga negara Indonesia dalam pelbagai sektor. Dalam pembincangan ini juga kita dapat melihat pelbagai langkah, cabaran dan faktor yang diperolehi dalam membasmi ataupun dalam berlakunya masalah kemiskinan di Indonesia. Oleh itu, semua pihak perlu memainkan peranan dalam bekerjasama mengatasi isu kemiskinan ini supaya proses sektor pembangunan di Indonesia berjalan dengan lancar dan juga maju dalam pelbagai faktor. Sekian, terima kasih. Okey, itu saja pembentangan daripada kelas kami. Sekian, terima kasih.